Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan sedikit perkongsian berkaitan dengan kepimpinan dan pengurusan sekolah. Dan terlebih dulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada unit sumber teknologi pendidikan, pejabat pendidikan daerah Kuala Mudayan dan kepada Tuan Pegawai Pelajaran daerah Kuala Mudayan kerana memberikan peluang kepada saya selaku pengetua untuk menyampaikan perkongsian yang berkaitan dengan pengurusan pendidikan. Lebih dulu ingin saya perkenalkan diri saya, iaitu saya Encik Azman bin Abdullah, iaitu pengetua SMK Gor Cempedak. Telah bertugas atau berpengalaman sebagai pengetua selama 2 tahun dan telah berpengalaman dalam bidang pendidikan selama lebih kurang 30 tahun. Saya pernah bertugas sebagai pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Ketil dan kemudian terkini di SMK Gor Cempedak. Dan sedikit latar belakang saya berkaitan dengan pengalaman profesional ialah terlibat di dalam program TS25, iaitu Transformasi Sekolah 25, sekolah-sekolah di negeri Kedah, dan pengalaman yang ada sebagai pentadbir dan juga sebagai pengoperasian TS25 akan saya kongsikan sedikit sebanyak di dalam perkongsian kita pada hari ini. Terlebih dulu ingin saya jelaskan matlamat perkongsian yang akan saya adakan pada hari ini, iaitu untuk membincangkan sedikit peranan pengetua sebagai peneraju pembangunan instruksional di sekolah, khususnya di SMK Gor Cempedak. Selain daripada itu, dalam perkongsian ini juga saya berhasrat untuk memberikan sedikit input pengetahuan perkongsian berkenaan dengan program-program bagi meningkatkan pengajaran dan pembelajaran serta bagaimana untuk meningkatkan prestasi akademik di sekolah. Samping itu, saya juga akan menyentuh berkenaan dengan program bagi meningkatkan kualiti pengajaran guru, kualiti kepimpinan guru dan juga kualiti PDPC guru di dalam bilik darjah. Dan insya-Allah sepanjang perkongsian ini saya akan juga mengupas dan cuba menghubungkaitkan pengurusan pendidikan di sekolah saya berdasarkan kepada SKPM G2. Bagi saya sebagai pengurus sekolah ataupun pengetua kepimpinan sekolah, perkara yang paling penting yang perlu kita laksanakan yang tercakup di dalam standard kompetensi kepimpinan pengetua, salah satunya ialah berkaitan dengan kepimpinan instruksional. Dan pentingnya kepimpinan instruksional sebagai salah satu daripada core business kita di sekolah adalah pengetua itu sendiri sebagai pemimpin yang akan memimpin instruksional di sekolah bagi memastikan guru mengajar dengan betul, dengan berkesan, dan para pelajar pula belajar dengan lebih berkesan. Untuk itu adalah perlu untuk kita sebagai pengetua merancang, mengelola dan memimpin kurikulum di sekolah mengikut budaya, mengikut dasar yang sesuai yang dilaksanakan pada masa kini oleh Kementerian Pendidikan.
Dan untuk itu sudah tentulah kita tidak dapat lari daripada memahami apakah aspek yang paling penting di dalam kepimpinan instruksional itu sendiri. Dan di dalam kepimpinan instruksional ini sudah tentulah perkara yang paling mustahak adalah membuat penyeliaan, pemantauan kepada kurikulum, memahami aspek-aspek pentaksiran, memahami aspek yang penting di dalam pedagogi, penggunaan teknologi, budaya dan iklim instruksional, pembangunan profesionalisme dan akhirnya berkaitan dengan plan transformasi instruksional. Seperti yang kita sedia maklum, kita telah pun akan memasuki kepada fasa ketiga gelombang PPPM 2013-2025 dan kita di penghujung gelombang yang kedua, dan pada tahun 2021 kita akan memasuki pula dalam gelombang yang ketiga. Dan sudah tentulah sepanjang gelombang pertama dan gelombang kedua, pelaksanaan PPPM ini yang mempunyai 3 gelombang dengan 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan, sudah tentulah berlaku banyak perubahan di dalam dasar, berlaku perubahan dalam pengurusan, berlaku perubahan dalam kehendak pengurusan dan kepimpinan sekolah yang lebih mencabar. Dan bagi kita di kebanyakan sekolah-sekolah harian, saya merasakan bahawa salah satu program yang dilaksanakan iaitu program TS25 yang dilaksanakan di kebanyakan sekolah dan dijangkakan menjelang 2025 semua sekolah akan terlibat di dalam program TS25 ini. Maka sudah tentulah sebagai pengurus dan pemimpin sekolah, kita sepatutnya menghayati dan sepatutnya melaksanakan pengurusan sekolah berdasarkan pada TS25 yang memberikan penekanan kepada sekolah yang berkualiti, pemimpin dan guru yang berkualiti dan kemenjadian murid. Untuk itu adalah penting bagi kita menilai dan melihat kembali peranan kita sebagai pengurus sekolah, sebagai pengurus instruksional di sekolah. Apakah peranan yang kita mainkan menepati ataupun bertepatan dengan kehendak, contohnya dalam elemen-elemen kepimpinan instruksional yang dikemukakan oleh model-model seperti yang disebut di dalam model Hellinger, Murphy, di mana sebagai pengetua sudah tentulah kita perlu mempunyai beberapa dimensi dalam mengurus, dalam melaksanakan instruksional di sekolah. Dan salah satu perkara yang paling penting di dalam elemen kepimpinan instruksional yang dikemukakan oleh Hellinger dan juga Murphy ini ialah mengurus program instruksional, iaitu penyeliaan dan penilaian instruksional, menyelaras kurikulum dan memantau kemajuan pelajar. Berdasarkan kepada latar belakang sekolah menengah kebangsaan Gua Cempedak, iaitu sebuah sekolah luar bandar di daerah Kuala Mudayan dengan jumlah pelajar 1,100 orang dan juga tenaga mengajar 88 orang, saya telah menetapkan satu visi yang cuba untuk kita capai di sekolah, iaitu pembelajaran bermakna, murid berkualiti dan negara sejahtera. Dan misi sekolah saya pula ialah memudayakan amalan pembelajaran bermakna untuk melahirkan murid berkualiti sebagai aset negara. Dan penetapan visi dan misi sekolah ini adalah selaras dengan kehendak dan keadaan akademik dan prestasi akademik di sekolah saya, di mana bagi saya adalah penting sebagai pengurus instruksional, saya cuba dengan guru-guru, dengan semua warga sekolah
untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran yang bermakna, baik di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. Keadaan ini terpaksa dilakukan, disesuaikan dengan budaya sekolah, kerana bagi saya SMK Gor Cepedak sebagai sebuah sekolah luar bandar dengan prestasi yang masih lagi sederhana dan masih lagi mengalami isu-isu seperti pencapaian grade purata yang masih lagi belum memuaskan, baik di peringkat SPM, di peringkat SCPM, pencapaian PT3, pentaksiran bilik darjah. Dan apa yang saya dapati di sekolah ini, saya perlu melaksanakan satu transformasi di dalam pengajaran dan pembelajaran, khususnya instruksional, supaya perkara yang ingin kita capai, khususnya untuk melahirkan guru yang betul-betul memahami pengajaran dan pembelajaran yang bermakna, dan juga melahirkan pemimpin-pemimpin sekolah, sama ada senior leader team ataupun middle leader team, yang boleh membantu, yang boleh mendorong dan membimbing guru-guru untuk mencapai pencapaian yang lebih baik di sekolah. Dan dengan latar belakang pencapaian akademik yang masih lagi sederhana ini juga, beberapa program penambahbaikan telah dirancang, telah dilaksanakan, khususnya dalam program inovasi penambahbaikan instruksional sekolah. Dan saya melihat bahawa dalam kita mengurus instruksional di sekolah, sebagai pemimpin instruksional di sekolah, perlulah kita memberikan tumpuan kepada standard 1 SKPMG 2, SKPMG 2, iaitu pada bahagian kepimpinan dan hala tuju, di mana sebagai pengetua, kita berperanan sebagai pemimpin yang berimpak tinggi, yang berupaya menggembeling dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Dan di dalam aspek 1.1, 1.2 dan 1.3 SKPMG 2 telah dinyatakan dengan jelas bahawa pengetua bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan objektif yang telah ditetapkan tercapai. Di samping itu, pengetua juga perlu bertindak sebagai pembimbing untuk meningkatkan kecekapan individu dan juga bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tugasan secara bersungguh-sungguh. Dan bila dihayati kepada aspek hala tuju kepimpinan instruksional berdasarkan SKPMG 2 ini, jelaslah menunjukkan bahawa pengetua itu berperanan sebagai peneraju, pendorong dan juga pembimbing bagi menggerakkan sebarang transformasi dan perubahan instruksional di sekolah. Bagi melancarkan program penambahbaikan instruksional di sekolah menengah kebangsaan Gor Cepedak, saya telah merangka dan melaksanakan beberapa program khas untuk penambahbaikan instruksional sesuai dengan budaya dan juga prestasi semasa sekolah. Antara program yang telah dilaksanakan di SMK Gor Cepedak itu ialah program Professional Learning, program Cooperative Learning School, program Ability Based Learning and Assessment, program PAXI, program e-loop dan juga program WeCare. Program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan ini fokusnya adalah kepada penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran dan juga pembelajaran bermakna, di samping meningkatkan kualiti pedagogi dan juga kecekapan guru di dalam bilik darjah. Sebagai peneraju dan juga pendorong dan pemimpin kepada instruksional di sekolah, apa yang telah saya laksanakan di SMK Gor Cepedak ialah pengetua sendiri telah bertindak sebagai fasilitator, sebagai pemudah cara, sebagai peneraju kepada memberikan kuliah,
memberikan bengkel, seminar kepada semua guru. Dan kursus-kursus yang diadakan ini sebenarnya diatur khusus untuk memantapkan aspek pedagogi, aspek pentaksiran dan juga aspek amalan terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran. Di dalam kursus-kursus ini, sebagai pengetua, saya telah memberikan kuliah, bengkel dan juga ceramah secara terus kepada guru-guru mengikut fasa, mengikut jadual yang telah ditetapkan, dan semua bengkel kuliah yang diadakan itu disampaikan secara terus kepada guru-guru supaya guru memahami apakah hasrat sebenarnya yang dikendaki oleh pengurusan sekolah dan melaksanakannya terus di dalam bilik darjah. Untuk melaksanakan program ini, sebagai pengetua kita telah merancang program pembangunan profesionalisme yang berkaitan dengan mata pelajaran, yang berkaitan dengan pentaksiran, yang berkaitan dengan pedagogi, yang berkaitan dengan amalan-amalan terbaik yang perlu dilaksanakan di dalam bilik darjah. Dan tindakan susulan telah dilakukan dengan melakukan pemantauan kepada pengajaran dan pembelajaran guru. Selain daripada itu, sebagai peneraju dan juga pembimbing kepada guru-guru, saya juga telah melaksanakan beberapa siri khusus khas yang diberikan sendiri oleh pengetua kepada pengurusan sekolah, pada senior leader team, kepada middle leader sekolah untuk memantapkan pengurusan mereka khusus di dalam mengendalikan PDPC di sekolah. Sebagai contoh, beberapa program professional learning telah dilaksanakan pada tahun 2020. Antaranya ialah khusus untuk memantapkan instructional SLT dan MLT, pembentangan program pentaksiran mengikut kebolehan ataupun ability based learning assessment kepada kepimpinan sekolah, iaitu pendedahan kepada keperluan untuk membuat pentaksiran mengikut kebolehan dan juga keupayaan murid. Selain itu, diadakan juga kuliah-kuliah bengkel untuk rebranding sekolah, terutamanya rebranding untuk menengah rendah di sekolah, supaya guru-guru menengah rendah memahami konsep rebranding semula tingkatan 1, tingkatan 2 menengah rendah sesuai dengan keadaan pentaksiran yang diperlukan pada masa kini. Selain daripada itu, bengkel-bengkel pembelajaran abad ke-21 yang memberikan tumpuan kepada penggunaan elemen cooperative learning dalam bilik darjah juga diberikan khusus secara berfokus kepada guru dan dilaksanakan semuanya di dalam bilik darjah. Dan untuk maklumat, program-program profesional ini telah saya modulkan dalam satu modul professional learning di sekolah, di mana sepanjang tahun guru-guru akan didedahkan dengan pelbagai perkara yang berkaitan dengan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran murid di dalam bilik darjah. Seterusnya, untuk memantapkan lagi proses pembelajaran dalam bilik darjah, saya telah memberikan juga khusus tumpuan kepada aspek 4.6, iaitu murid sebagai pembelajar aktif di dalam bilik darjah semasa PDPC, di mana mengikut kriteria ini di dalam SKPMG 2, iaitu murid akan bertindak sebagai pembelajar aktif untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengamalkan nilai positif. Dan di dalam standard aspek 4.6, murid sebagai pembelajar aktif ini juga tumpuan saya berikan di STMK Gua Cepedak adalah kepada aspek 4C, penglibatan murid-murid semasa PDPC. Tujuannya ialah supaya murid-murid atau pelajar
akan mempunyai peluang untuk berkomunikasi, menunjukkan kreativiti mereka sendiri, berkolaborasi dan juga berfikiran kritis semasa pembelajaran. Untuk melaksanakan program ini dan menjadikan dia satu budaya di sekolah, kita telah melaksanakan apa yang dinamakan sebagai program Cooperative Learning School, iaitu semua guru wajib melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan amalan penggunaan cooperative learning di dalam PDP. Di dalam program cooperative learning ini, kita telah melaksanakan beberapa siri kursus pendedahan kepada PDPC, kepada guru sebelum dilaksanakan di dalam bilik darjah, dengan memberikan tumpuan kepada student based activity di dalam bilik darjah dan menggunakan alat ataupun tool yang sesuai untuk komunikasi, untuk kolaborasi di dalam bilik darjah dalam semua mata pelajaran. Dan penggunaan tools cooperative learning ini saya dapati telah memberikan impak yang sangat baik kepada murid dan kepada guru, di mana telah berlaku satu suasana active learning di dalam bilik darjah, telah berlaku komunikasi, kolaborasi, dan pentingnya di sini apabila kita menggunakan cooperative learning tool di dalam PDPC, maka aktiviti murid ini akan dapat menghasilkan satu suasana yang agak fun learning dan menggalakkan murid untuk terlibat secara aktif di dalam PDPC. Selain itu, saya juga telah menetapkan, iaitu pada hari Rabu, pada setiap minggu, semua guru akan mengajar menggunakan kaedah cooperative learning dalam semua subjek yang mereka laksanakan pada hari berkenaan. Dan apabila kita laksanakan ini secara berterusan selama beberapa bulan, saya dapati beberapa perkara yang positif telah berlaku di sekolah. Antaranya ialah murid aktif dalam perbincangan pembelajaran, tidak mengantuk, suka untuk datang ke sekolah, dan guru sebenarnya membuat persediaan yang lebih sebelum mereka melaksanakan pembelajaran kooperatif. Jadi beberapa elemen cooperative learning yang sesuai kita laksanakan di sekolah, sesuai dilaksanakan di sekolah, seperti penggunaan tool yang mudah seperti look, think, comment, seperti share your view, one stay, three stray dan sebagainya. Bila dilaksanakan di sekolah, kita dapati impak yang baik telah memberikan kepada penglibatan murid di dalam PDPC. Dalam aspek penilaian pula, saya mendapati bahawa tugas membuat penilaian pentaksiran adalah satu unsur yang sangat kritikal di sekolah, terutamanya yang berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Jadi dalam aspek 4.5, guru sebagai penilai SKPMG 2, sebenarnya kita perlu memberikan satu pemahaman kepada guru untuk berperanan sebagai penilai bagi mengesan tahap penguasaan murid yang baik. Dan bagi memastikan penilaian dan pentaksiran itu berlaku secara adil, khususnya pentaksiran bilik darjah, maka saya berpendapat bahawa adalah perlu kita sebagai pengurus sekolah untuk mencari satu alternatif, satu kaedah supaya pentaksiran yang dibuat kepada murid-murid adalah adil dan mengikut kebolehan mereka sendiri. Di samping itu, perlu juga kita memahami bahawa isu yang berlaku dalam pentaksiran bilik darjah pada masa kini adalah berkaitan dengan tahap penguasaan. Dan tahap penguasaan yang dinilai, yang ditaksir oleh guru pada setiap hari, pada setiap PDP akan menentukan kebolehan dan pencapaian murid itu.
Untuk memastikan berlakunya keadilan dan juga pentaksiran yang betul, maka saya telah merangka satu program yang dinamakan sebagai program Ability Based Learning and Assessment atau singkatannya sebagai ABLE, supaya sekolah melaksanakan pentaksiran mengikut kebolehan murid selaras dengan apa yang telah ditetapkan di dalam DSKP. Dalam program ABLE ini, kita telah merangka blok pentaksiran yang berbeza bagi murid-murid yang berbeza kebolehan, supaya pentaksiran yang dilakukan selaras sesuai dengan kepahaman kebolehan mereka. Dan ini bermaksud bahawa bagi pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran, kebolehan, pengetahuan yang lebih tinggi, guru akan menyediakan satu item pentaksiran khusus untuk kumpulan ini. Dan bagi kumpulan yang masih belum mencapai tahap minimum di dalam mata pelajaran itu, guru akan merangka satu item pentaksiran yang lain pula, yang berbeza, yang mungkin arasnya lebih rendah, supaya kita dapat mencapai satu pentaksiran mengikut aras dan juga kemampuan murid itu sendiri. Jadi sebagai contoh, bagi pelajar-pelajar yang tidak menguasai peringkat minimum bagi mata pelajaran itu, saya mendapati adalah tidak adil jika seandainya kita menguji dengan tahap yang standard seperti mana pelajar-pelajar yang berkebolehan atau berkemampuan tinggi. Jadi untuk itu, kita telah melaksanakan blok pentaksiran yang berbeza, di mana guru diberikan peluang untuk menentukan bentuk soalannya sendiri bagi aras yang lebih tinggi, dan satu lagi blok pentaksiran bagi aras yang lebih rendah. Harapan kita adalah supaya guru-guru betul-betul memahami bahawa di dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran itu sendiri telah ditetapkan tahap-tahap pengujian yang perlu diberikan kepada murid mengikut kemampuan mereka. Dan kita berharapkan bahawa apabila dilakukan blok pentaksiran yang berbeza ini, maka murid-murid yang lulus dengan cemerlang akan terus cemerlang, dan kumpulan yang akan mencapai tahap minimum di dalam mata pelajaran itu akan dapat kita hasilkan. Dan pentaksiran yang dimaksudkan di sini akan berlaku sama ada pentaksiran itu secara formatif dan juga pentaksiran secara sumatif. Kebaikan yang kita dapati daripada pelaksanaan program ability based ini ialah guru-guru perlu memahami bahawa bagi dua kumpulan murid yang berbeza aras kemampuan, maka mereka terpaksa menumpukan kepada pembelajaran terbeza dan juga pentaksiran yang terbeza. Dan hasilnya kita akan dapati nanti bahawa akan wujud satu suasana adil dalam pentaksiran, akan wujud di mana motivasi kepada pelajar untuk datang ke sekolah kerana mereka juga diberikan pentaksiran yang sesuai dengan diri mereka, dan sudah tentulah keadaan ini akan mempengaruhi pembelajaran murid di sekolah. Bagi mengurus sumber pendidikan dan pembelajaran di sekolah pula, saya mendapati bahawa apabila guru telah kita bekalkan dengan ilmu melalui bengkel, PLC dan sebagainya, dan amalan-amalan pembelajaran terutamanya cooperative learning PAK 21 telah dilaksanakan di dalam bilik darjah, maka adalah penting bagi saya untuk merangka satu aplikasi untuk kita membuat tindak ikut pemantauan pada program yang telah dilaksanakan mengikut kepada keperluan semasa. Dan untuk itu, sumber pendidikan yang saya maksudkan di sini akan diurus bagi menyokong peningkatan kualiti pendidikan.
Bagi memperkasakan PAK21 di sekolah, maka kita telah menghasilkan satu aplikasi baru, aplikasi pemantauan khusus untuk memantau aktiviti guru, aktiviti murid, aktiviti pembelajaran yang berlaku di sekolah, supaya kita mempunyai satu medium aplikasi untuk membuat tinjauan, rumusan dan juga memberikan feedback kepada guru. Untuk itu saya telah merangka bersama-sama dengan guru satu sistem aplikasi yang dinamakan sebagai e-loop dan juga e-paksi di sekolah. Dalam aplikasi e-loop ini, iaitu aplikasi pemantauan Learning Walks, di mana kita menggunakan dokumentasi Google Apps untuk memantau laporan yang diberikan oleh pengurusan sekolah kepada pengetua khusus semasa mereka melaksanakan learning walk. Dan bagi saya, learning walk ini adalah satu yang sangat penting, sangat berkesan, di mana kita boleh melaksanakan pemantauan secara terus pengurusan yang dilakukan oleh SLT dan MLT di sekolah. Dan melalui aplikasi ini kita telah menetapkan objektif utamanya ialah supaya pengurusan sekolah, penolong kanan dan juga guru kanan memberikan laporan terus aktiviti pemantauan mereka pada pengetua supaya kita dapat melihat perkembangan semasa pembelajaran di sekolah. Dan aplikasi mudah yang dilaksanakan ini kita telah tetapkan beberapa kriteria yang melibatkan setiap kali learning walk itu dilaksanakan, maka SLT ataupun pengurusan sekolah akan mengisi dalam satu aplikasi dan dihantar terus kepada pihak pengetua yang melibatkan guru-guru yang dipantau, kelas, fokus pemantauan pada hari itu dan hasil dapatan yang diperolehi oleh guru. Dan mereka juga boleh membuat turun gambar secara terus ke dalam aplikasi tersebut untuk makluman pengetua. Dan contoh di sini adalah apabila pemantauan learning walk itu dilaksanakan, direkod dalam aplikasi dan kita sebagai pengetua boleh melihat kelas-kelas yang dipantau, kekerapan kelas yang dipantau, peratusan kelas yang dipantau, mata pelajaran yang dipantau semasa learning walk tersebut akan dicatatkan di dalam aplikasi itu dan rumusannya akan kita dapat lihat, contoh peratusan-peratusan pemantauan yang dibuat untuk subjek-subjek tertentu, dan di sini kita boleh melihat di mana keberkesanan senior leader team dan juga MLT di sekolah melaksanakan tugas, dan kita boleh meneliti kekerapan yang dilakukan itu dan membuat rujukan ataupun feedback. Di samping itu juga item-item yang dipantau ada dicatatkan di dalam aplikasi mudah tersebut, dan kita boleh melihat pelaksanaan aspek-aspek pembelajaran pengajaran guru dicatatkan, dirumuskan di dalam rumusan, dan kita boleh melihat di sini aspek yang diberikan tumpuan, kekerapan, aspek-aspek yang perlu diberikan penambahbaikan semasa PDPC guru. Selain daripada itu, satu aplikasi lagi yang masih menggunakan Google Application dalam pengurusan instruksional ini kita namakan sebagai e-paksi, di mana dalam aplikasi ini guru-guru akan membuat laporan terus aktiviti PAK21, aktiviti cooperative learning yang dilaksanakan di dalam pengajaran mereka, di mana tiap-tiap orang guru dikendaki untuk mengisi beberapa perkara berkaitan dengan topik, pelajar, jenis aktiviti PAK21 yang dilaksanakan, refleksi dapatan dan juga memuat turun gambar di dalam aplikasi ini sebagai rujukan pada pengurusan sekolah.
Dalam aplikasi ini juga kita boleh lihat dengan jelas nama-nama guru yang terlibat, peratusan kekerapan guru yang terlibat, dan semua yang guru terlibat akan dicatatkan di dalam aplikasi ini. Dan pemantauan dapat kita lihat dengan jelas topik-topik yang dilaksanakan oleh guru, dan tajuk-tajuk yang diajar di dalam bilik darjah, di samping jenis-jenis aktiviti PAK21 yang dilaksanakan. Melalui aplikasi ini adalah sangat mudah bagi pengurusan sekolah, terutamanya kita sebagai pengetua, untuk melihat kepada jenis aktiviti yang kerap dilaksanakan, aktiviti yang cukup popular, aktiviti-aktiviti yang kita lihat sudah dikuasai oleh guru, yang kerap dilaksanakan. Dan peratusan di sini dapat kita buat rumusan sebagai feedback kepada guru untuk melihat sejauh mana amalan PEK21 cooperative learning itu dilaksanakan di dalam bilik darjah. Dan guru-guru juga dapat memuat naik gambar aktiviti semasa yang berlaku di dalam bilik darjah, dan laporan ini akan kita rumus dalam perjumpaan-perjumpaan guru, mesyuarat-mesyuarat kurikulum, peningkatan prestasi, supaya guru mengetahui kedudukan pelaksanaan amalan PAK21 di sekolah, dan pihak sekolah juga dapat melihat sejauh mana penambahbaikan perlu dilaksanakan bagi aktiviti-aktiviti ini melalui aplikasi yang sangat sistematik ini. Akhir sekali, bagi memantapkan kita kata pengurusan instruksional di sekolah ini juga, saya telah melaksanakan satu program yang kita sebut sebagai WeCare, di mana dalam program ini kita memberikan tumpuan secara klinikal kepada kumpulan murid yang kecil jumlahnya, di mana mereka akan diberikan panduan fokus klinikal masalah berkaitan dengan tiap-tiap mata pelajaran. Dan program WeCare ini sebenarnya adalah satu program yang dilaksanakan di luar bilik darjah dengan memberikan tumpuan kepada pendekatan untuk menjawab soalan, mendekati pelajar-pelajar yang lemah, membantu menyelesaikan masalah, dan dilakukan dalam kumpulan yang kecil dan fleksibel oleh guru-guru. Dan kita dapati bahawa kumpulan intervensi yang kecil berfokus begini sangat memberikan impak yang baik kepada sekolah, di mana pelajar-pelajar dapat menumpukan tumpuan mereka untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan pembelajaran, khususnya bagi menghadapi peperiksaan. Saya rasa itulah antara beberapa program penambahbaikan yang berkaitan dengan kepimpinan instruksional yang telah dilakukan di SMK Gua Cepadak, selaras dengan keadaan semasa, selaras dengan perkembangan abad 21, di mana sebagai pengetua kita haruslah menjadi pendorong, penggerak, pembimbing, menjadi sebagai seorang peneraju kepimpinan sekolah yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, khususnya dalam pedagogi, konten, dan juga knowledge yang perlu diterapkan kepada guru-guru, supaya semua rancangan ataupun program yang nak dilaksanakan di sekolah boleh dilakukan dengan lancar dengan bimbingan daripada pengetua. Dan saya berharap agar kita sebagai pemimpin sekolah bergerak laju, pantas untuk mencari ilmu pengetahuan, pengurusan berkaitan dengan instruksional, agar pembangunan instruksional di sekolah-sekolah kita akan dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, saya sudahi perkongsian saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.